Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Keputusan pendakwaan adalah berdasarkan keterangan kertas siasatan. Dan keputusan pendakwaan itu bukan berdasarkan kepada dendam-dendam politik, bukan berdasarkan kepada nak rosakkan image kah, nak bunuh karakter kah, bukan. Tetapi keputusan pendakwaan adalah berdasarkan keterangan kertas siasatan. Akhirnya, Jabatan Peguam Negara AGC tampil kerana ramai orang duk hentam sekarang ini bahawa kononnya ada pendakwaan terpilih dan sebagainya. Akhirnya Jabatan Peguam Negara tampil menegaskan bahawa sebarang keputusan untuk mendakwa mana-mana individu adalah berdasarkan kepada keterangan dalam kertas siasatan tanpa memihak kepada mana-mana pihak, kepada mana-mana siapapun. Jadi selepas ini janganlah duk hentam kataan ada apa-apa, ada motif politik lah dan sebagainya. AGC dalam kenyataan hari ini berkata, keputusan pendakwaan juga dilakukan berlandaskan kepada teras integriti bagi memastikan mangsa, saksi, tertuduh dan orang awam memperolehi keadilan yang sewajarnya, selaras dengan bidang kuasa peguam negara yang diperuntukkan mengikut perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan. Menolak dakwaan AGC kononnya melakukan pendakwaan terpilih, ia menegaskan bahawa keputusan untuk mengenakan pertuduhan terhadap mana-mana orang adalah berdasarkan kepada keterangan dan fakta hasil daripada penyiasatan dan bukannya atas desakan mana-mana pihak atau faktor yang lain. Sehubungan itu, Jabatan Peguam Negara menafikan dakwaan wujudnya pendakwaan terpilih bermotif politik dan penganiayaan persecution terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan di bawah mana-mana peruntukan perundangan, katanya. Tambahnya, sekiranya terdapat keterangan dan bukti kukuh bahawa mana-mana individu telah melakukan kesalahan di bawah mana-mana peruntukan undang-undang, individu itu akan didakwa oleh Jabatan Peguam Negara berdasarkan peruntukan undang-undang tanpa mengira status dan latar belakang orang yang didakwa, katanya. Kenyataan itu telah dikeluarkan berikutan dakwaan bahawa berlakunya pendakwaan terpilih yang bermotif politik dan penganiayaan dalam pendakwaan kes baru-baru ini. AGC tidak merujuk kepada mana-mana kes dalam kenyataan itu, tetapi ianya dipercayai berkaitan dengan dakwaan pembangkang dan beberapa pihak lain. Kononnya pendakwaan ke atas Menteri Besar Kedah Sanusi Madnor mengikut Akta Hasutan 1948 semalam sebagai penganiayaan yang berunsur politik dengan menyalahgunakan perundangan negara. Semalam Muhammad Sanusi yang juga pengerusi PN Kedah merangkap Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Pusat didakwa di Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate Selayang atas 2 pertuduhan menghasut. Beliau dituduh mengikut Seksyen 4/1/A Akta Hasutan yang mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam ceramah politiknya minggu lalu. Muhammad Sanusi dituduh melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Minta maaf, tak ada tempat holder, jadi kita terpaksa berhenti tepi jalan.
Kerana ada perkara yang saya ingin umumkan, ada perkara yang saya ingin kongsikan. Yang penting untuk seluruh rakyat Malaysia tahu. Jangan skip, jangan juga cepat-cepatkan dengar video ini sehingga habis, supaya anda tahu kebenaran, supaya anda tahu nak menilai, supaya anda tahu mana yang besi, mana yang plastik, mana yang kaca, mana yang diamond. Jangan tertipu dengan lakonan-lakonan, dengan minta belas kasihan, putar belit, sehingga nampak seolah-olah dia ini macam je malaikat, tak pernah salah, bersih. Orang lain pula di tuding-tuding jari hasil daripada kesalahan diri sendiri. Itu mereka yang terbabit lah. Okey, baik. Ada berita yang nak saya ingin umumkan. Disahkan Sanusi. Tolong share video ini supaya semua Malaysia tahu bahawa Sanusi hilang status Menteri Besar dan kerusi adun. Sekali lagi. Sanusi hilang status sebagai Menteri Besar dan hilang status kerusi adun di negeri Kedah. Tetapi jika didapati bersalah, walaupun beliau sekarang masih lagi didapati belum bersalah, tapi pada pendapat saya dan banyak lagi penganalisis politik, penganalisis undang-undang, rakan-rakan sebaya, rakan-rakan di kampung, kawan-kawan di luar daerah, di luar Sabah, di dalam Sabah, di luar negara, setelah tanya, berbincang apa pendapat mereka tentang apa yang berlaku sekarang kepada Sanusi ini, kebanyakan mereka berpendapat bahawa memang Sanusi ini memang dah salah 120 juta %. Sehingga ada kawan cakap, ini nasib baik Sanusi. Kalau rakyat biasa yang buat ni, memang dah kena tangkap sah-sah lama dah. Kena siasat sampai berhari-hari di reman. Tapi untuk Sanusi, baguslah. Sanusi perlu rasa bersyukur dulu. Sebab walaupun begini besarnya kes dia, rupanya dua kesalahan Sanusi ini. Pertama, dia menghina dan memperlekehkan Sultan Selangor berkenaan dengan pelantikan Menteri Besar Selangor. Yang kedua pula ialah dakwaan yang dijatuhkan kepada Sanusi adalah apabila dia mempersoalkan ataupun dia mempersoalkan, pada saya itu membuat satu cerita bohong, di mana dia kata sebenarnya Agong tidak menitahkan untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Sanusi tak pernah pun jumpa Agong. Sanusi tak pernah jumpa Agong. Dia tak pernah kena panggil. Dia bukan ahli parlimen ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kamu kena tahu bahawa Sanusi bukan ahli parlimen. Jadi dia tak pernah duduk di parlimen. Dia tak pernah bercakap dengan Agong. Dia tak pernah juga dengar pengumuman daripada Agong. Macam mana dia boleh kata bahawa Agong tak pernah titah untuk kerajaan perpaduan? Ternyata Sanusi kantoi lagi. Kali ini Sanusi hilang status MB dan kerusi adun jika didapati bersalah. Of course, apalagi kalau Sanusi ditangkap, dipenjarakan. Kalau sampai Sanusi didapati bersalah, diberikan denda, lepas tu sampai dia dijatuhi hukuman penjara, confirm lah tak layak bertanding langsung, dan dia ni pun dah jadi standard dengan orang-orang penjenayah. Dia dah jatuh taraf kepada seorang banduan. Okey. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor, tidak bermasalah untuk bertanding pada pilihan raya negeri DUN Kedah nanti. Walaupun berdepan dua pertuduhan di bawah Akta Hasutan 1948 Akta 15 di Mahkamah Seksyen Selayang pada Selasa. Bagaimanapun, peguam iaitu Muhammad Hanif Katri Abdullah, dia ni seorang peguam pakar, seorang yang banyak pengalaman sekali di dalam perundangan negara Malaysia. Dia juga orang yang sangat sangat mengetahuilah selok belok dalam perlembagaan, dalam dalam undang-undang Malaysia, dalam politik Malaysia. Jadi apa yang dikatakan oleh
Muhammad Hanif Khatri ini memang semuanya ada fakta. Bagaimanapun Peguam Muhammad Hanif Khatri Abdullah berkata, penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jeneri itu berisiko boleh hilang status sebagai Menteri Besar Kedah dan kerusi Dun yang mungkin dimenangi beliau pada PRN nanti. Dia boleh bertanding, boleh. Tapi kalau dia dapati bersalah pada bulan Oktober ini, sebab pendengaran nanti bulan Oktober, dan selepas itu, selepas dia dapati bersalah, kalau dia didapati bersalah, dia terpaksa juga untuk letak jawatan, hilang kelayakan dan masuk penjara, didenda pula. Paling teruk memalukan. Memalukan. Dan dia akan melekat di dalam sejarah hidup Sanusi bahawa dia adalah pengkhianat kepada raja, pengkhianat kepada agung. Lepas itu dia juga tidak menghormati perlembagaan negara Malaysia dan tidak setia kepada raja. Dia juga didapati seorang yang hipokrit, seorang yang pandai pura-pura lah. Jelas Muhammad Hanif Khatri, dia kata senario itu hanya benar-benar berlaku jika Sanusi disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman melebihi had hukuman yang membawa kepada ketidaklayakannya untuk menjadi wakil rakyat. Jadi kalau Sanusi didenda dengan denda yang melebihi had untuk membolehkan dia ditarik balik segala kelayakan itu, maka dia akan gugur semuanya. Dan lagi kalau dia dipenjara melebihi had yang dinyatakan pun dia akan hilang kelayakan. Saya pasti ramai orang yang nak tengok Sanusi bebas. Tapi saya juga pasti ramai juga orang yang nak tengok Sanusi kena penjara. Terutamanya rakyat negeri Selangor yang sangat sayang kepada sultan mereka, of course. Saya pun berasa begitu. Kalaulah di tempat saya adalah orang Selangor, saya pun tak suka sultan saya yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya junjung kedaulatan kena main-main pula begitu. Jadi saya setuju dengan Datuk Seri Azalina Osman Said. Dia kata tak akan selesai dengan hanya minta maaf saja. Kemudian Patik juga bersetuju dengan titah daripada Baginda Sultan Selangor bahawa isu tentang Sanusi belum selesai. Walaupun ada menghadap Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, tapi Baginda bertitah bahawa isu itu belum selesai. Saya setuju. Okey, jadi kita doakan semoga keadilan berlaku dengan baik. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru yang baru kita terima pastinya akan menyebabkan ramai orang terkejut. Tetapi ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sebab hati harap diampun. Saya setuju dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah ini. Ini amat perlu untuk dilakukan supaya mengelakkan adanya penunggang-penunggang agama, adanya orang-orang yang tak bertanggungjawab, adanya orang yang menyalahgunakan masjid, adanya orang berpolitik tak sihat di masjid. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baru sebentar tadi diterbitkan di astroawani.com iaitu titah daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Negeri Kedah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sebab Patik mohon diampun. Sultan Kedah akhirnya keluarkan titah bahawa Baginda tidak berkenan untuk golongan gunakan masjid untuk berpolitik. Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah bertitah bahawa Baginda tidak berkenan dengan tindakan segelintir pihak di negeri Kedah yang menggunakan masjid untuk berpolitik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya menyokong
apa yang dititahkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap siapapun parti, terutamanya mereka yang selalu saja menggunakan masjid untuk berpolitik, cepat bertobat. Cepat-cepatlah bertobat, insaflah. Itu tidak diperkenankan oleh Kedbawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Jangan sampai ada pula selepas ini yang ditangkap kerana ingkar, kerana menderhaka kepada titah Sultan Negeri Kedah pula. Titah daripada Sultan ini harus wajib untuk dituruti, wajib untuk dijunjung, wajib untuk diikut, kerana Sultan-Sultan ini adalah ketua kepada agama Islam di setiap negeri. Maka dengan itu baginda-baginda Sultan mempunyai hak kuasa mutlak untuk tidak memperkenankan golongan yang suka berpolitik di rumah-rumah ibadah. Itu tak betul. Kalau nak berpolitik, pergi berpolitik di tempat politik. Pada saya, tempat beribadah tak kiralah apa agama pun adalah tempat yang suci, tempat yang sepatutnya tak dicampur adukkan dengan politik. Apatah lagi kalau terjadi pula ketika ceramah di dalam rumah ibadah, tak kiralah rumah ibadah apa, tiba-tiba membuat fitnah pula di dalam rumah ibadah tersebut. Itu namanya pada pendapat saya sudah dosa bertambah dosa. Lepas tu dosa tu dibuat pula di rumah Tuhan. Aduh, itu memang tak patut berlaku. Dengan itu saya admin The Twin TV, saya menyokong, menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah, iaitu baginda tidak berkenan golongan gunakan masjid untuk berpolitik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Di sebalik semua suara-suara sumbang, suara-suara sumbang yang duk hentam PDRM dan banyak lagi lah dipersoalkan kenapa Sanusi ditangkap di hotel ketika jam 3 pagi. Semua orang tak tahu cerita sebenar tapi duk bising. Akhirnya rupanya dia kena tangkap pukul 3 pagi tu sebab salah dia juga. Itulah, bila otak dah berkarat jadilah begitu. Sebenarnya Ketua Polis Negara akhirnya membocorkan dan memberikan sebab kenapa Sanusi ditangkap pada awal pagi. Rupa-rupanya Sanusi ditahan awal pagi lepas semua panggilan polis kena reject. Kenapa Sanusi reject? Sambutlah. Polis hari ini menjelaskan Muhammad Sanusi Madnur ditangkap pada awal pagi selepas beberapa panggilan telefon yang dibuat kepada Menteri Besar sementara Kedah itu ditolak. Menurut Ketua Polis Negara Razarudin Hussain, pihak berkuasa pada awalnya meminta bantuan daripada Kedah semalam. Namun ahli politik terbabit didapati tiada di negeri itu. Kemudian katanya mereka mendapat tahu Sanusi akan hadir dalam satu program bersama Astro Awani pada 10 malam. Namun pemantauan yang dibuat mendapati tiada kelibat Sanusi pula di situ. Jadi memanglah bikin takut lah. Mungkin polis pun mengambil tindakan sebelum apa-apa terjadi, baik pergi tangkap dia cepat. Justeru usaha menghubungi Sanusi bagi memaklumkan keperluan dia untuk hadir di mahkamah telah dibuat melalui telefon. Tetapi ia tetap gagal apabila semua panggilan berkenaan ditolak. Panggilan juga dibuat kepada Setiausaha Sulit Kanan dan Setiausaha Politik beliau pun semua panggilan tersebut direject. Katanya pada satu sidang media khas
di Bukit Aman pada petang tadi. Turut hadir ialah Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin PC. Jelas Nazarudin, berdasarkan laporan berita, Sanusi mendakwa dia tidak dimaklumkan, akan dihubungi, dia tidak dimaklumkan akan didakwa, dia tidak dimaklumkan akan didakwa. Namun sebenarnya usaha polis menghubungi pengarah pilihan raya PN itu yang ditolak. Terdahulu Sanusi telah diberkas oleh sepasukan anggota polis di sebuah premis di Kuala Lumpur kira-kira jam 3 pagi dan ia mengundang rasa kurang senang daripada setengah pihak. Yang tak senang tu perlu tahu dulu kenapa. Jadi sekarang boleh tahu sudah kenapa dia ditangkap awal pagi. Semalam media melaporkan watak utama yang sering muncul dalam ceramah politik PN itu akan didakwa ekoran kenyataannya yang menyentuh isu Raja-Raja Melayu. Pada 11 Julai yang lalu di Selayang, Sanusi menyampaikan ucapan antara lain mendakwa yang di Pertuan Agong tidak menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan. Dia juga membandingkan peranan Sultan dalam pelantikan Menteri Besar di Kedah serta Selangor. Ia kemudiannya telah mendorong pelbagai pihak untuk mengadukan ucapan Sanusi itu kepada polis. Antara mereka adalah termasuklah daripada ahli Dewan Diraja Selangor sendiri yang menggesa pihak berkuasa bertindak ke atas ahli politik terbabi. Sultan Selangor pula, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah, juga menzahirkan kenyataan bahawa isu Sanusi belum selesai di sebalik kenyataan ahli politik itu yang kononnya dia sudah pun mengutus surat memohon maaf kepada pihak istana. Tapi memang betul dia sudah mengutus surat, dan walaupun begitu Sultan Selangor bertitah bahawa isu itu belum selesai. Kata Nazarudin, arahan untuk mendakwa Sanusi hari ini diterima daripada Jabatan Peguam Negara semalam. Menurutnya lagi, polis menerima 58 laporan berkenaan Sanusi di seluruh negara, termasuk daripada ahli Dewan Diraja Selangor sendiri. Katanya, kita lihat bahawa sifat-sifat kes ini atas kecenderungan kes ialah menghina atau memberi bangkit marah isu institusi diraja. Maka disebabkan kita polis tidak dapat menelefon dia bagi memaklumkan mengenai pendakwaan di mahkamah, kita cuba mencari dan dapat jumpa beliau kira-kira jam 2.30 pagi di kawasan Mont Kiara, katanya. Denyut Nadi Suara Rakyat, bagaimana channel ini? Bye-bye.